Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Encik Muhammad Farizat bin Dollah Muhammad selaku pensyarah Occupational Safety and Health for Engineering. Saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Hassani bin Azizi, dan nama ahli keluarga saya iaitu Muhammad Fahad Amin bin Azmi, Muhammad Farid bin Osman dan Aina Zulaina binti Zulkifli. Antara pihak yang terlibat dalam sektor pertanian ialah MARDI. MARDI ialah institusi penyelidikan dan kemajuan pertanian. MARDI ialah sebuah badan yang diamanahkan untuk menjalankan penyelidikan dan bidang pertanian dan industri. MARDI juga menyediakan khidmat teknikal dan pembangunan dalam bidang makanan, pertanian dan khidmat lain. Fungsi-fungsi utama MARDI ialah MARDI menjalankan penyelidikan dari segi sains, teknikal, ekonomi dan sosial berkenaan dengan pengeluaran, penggunaan dan pemprosesan segala tanaman iaitu getah, kelapa sawit dan kokos. MARDI juga melakukan ternakan dan makanan dan perdagangan campuran. Seterusnya, MARDI juga memberikan perkhidmatan pakar dalam industri makanan dan pertanian serta industri asas tani seperti perkhidmatan, perantingan, makmal analisis, jaminan kualiti serta R&D kontrak. Slide seterusnya, MARDI juga memberi latihan dengan apa juga cara untuk kemajuan industri makanan dan pertanian serta industri asas tani. MARDI juga memberi geran untuk R&D dalam bidang sains tulen dan gunaan teknikal dan ekonomi berkenaan dengan industri pertanian. MARDI juga mengekalkan hubungan dengan organisasi lain sama ada awam atau swasta dalam atau luar negara yang mengambil bahagian dalam penyelidikan saintifik, teknikal, ekonomi dan sosial berkenaan dengan industri makanan dan pertanian serta industri asas tani. MARDI juga menjalankan penyelidikan dan pengeluaran berbentuk komersial. MARDI juga membangunkan, mempromosikan dan mengeksploitasikan penemuan penyelidikan. Dan akhir sekali, MARDI juga memberi perkhidmatan pengembangan kepada industri makanan dan pertanian serta industri asas tani. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih ucapkan kepada rakan saya Muhammad Sani. Seterusnya saya akan menerangkan tentang FAMA. FAMA juga dikenali sebagai Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. FAMA merupakan sebuah agensi pemasaran di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. FAMA juga bertanggungjawab dalam pemasaran produk agromakanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan serta produk-produk industri asas tani. Bagi memacu sektor pemasaran domestik dan antarabangsa, FAMA berperanan dalam pemasaran hasil produk agromakanan dan meningkatkan pendapatan pengeluaran. Selain itu, FAMA juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dan industri asas tani tersedia dan boleh diperoleh pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini, FAMA sedang menggiatkan usaha-usaha meningkatkan kecekapan di sepanjang rantaian pemasaran dan juga memberi fokus kepada perkara-perkara seperti berikut. Antaranya, memperkukuhkan bekalan melalui program ladang kontrak. Seterusnya, memperluaskan akses pasaran. Dan akhir sekali, meningkatkan promosi pasaran, tempatan dan eksport. Seterusnya, fungsi-fungsi utama FAMA pula. Menyelaras aktiviti-aktiviti pemasaran pertanian sama ada yang melibatkan pihak swasta ataupun jabatan. Seterusnya, memperbaiki sistem pemasaran dan memperluaskan serta memajukan pasaran baru bagi asasi pertanian Malaysia.
Seterusnya, fungsi Fama juga bekerjasama dengan pihak swasta dan jabatan ataupun agensi bagi mewujudkan pemasaran pertanian yang cekap dan berkesan. Seterusnya, fungsi Fama membangunkan dan memajukan pengurusan yang cekap dalam industri pertanian berkaitan dengan aktiviti pemasaran, pemprosesan yang daripada hasil-hasil pertanian. Dan akhir sekali, fungsi utama Fama ialah melibatkan secara langsung di dalam industri pertanian, terutama di dalam aktiviti pemasaran ataupun pemprosesan hasil-hasil pertanian. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya menyerahkan pada rakan saya Aina untuk menerangkan tajuk seterusnya. Terima kasih Farhan. Saya ingin menerangkan tentang perundangan OSH dalam sektor pertanian. Pengenalan tentang perundangan OSH dalam sektor pertanian ni, dia berada di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Selain itu, dia berada di bawah Dasar Pertanian Negara DPN, dan yang terdapat 3 DPN. Mereka ni bertanggungjawab untuk mengkaji sumber perundangan dan pertanian dalam Islam. Seterusnya, perundangan OSH dalam sektor pertanian ni dia berada di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Diorang ni bertanggungjawab untuk penambahbaikan pembangunan petani. Kita kepada prosedur. Sebagai seorang manusia, kita semua ada tanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan kesihatan terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Kita perlulah mengenal pasti bahaya untuk seperti mengambil tindakan sebelum bahaya itu menimpa. Seterusnya, kita hendaklah menilai risiko. Setakat mana ia mengakibatkan kecederaan dan kemudaratan, dan setakat mana seriusnya akibat jika terjadi kemalangan. Langkah seterusnya ialah membuat perubahan untuk mengurangkan risiko pada tahap yang dapat diterima, seperti menghapuskan sumber bahaya. Dan akhir sekali ialah menyemak perubahan untuk memastikan perubahan yang dijalankan berkesan. Seterusnya kita kepada personal, kepada majikan. Majikan perlulah mengambil semua langkah yang boleh dilaksanakan untuk memastikan pekerja tidak terdedah kepada bahaya. Prosedur-prosedur yang saya cakap di atas tu adalah kebanyakannya ditekankan kepada majikan lah. Seterusnya adalah kepada pekerja. Pekerja hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk melindungi keselamatan dan kesihatan mereka sendiri serta orang lain. Seterusnya kepada majikan dan orang bekerja sendiri. Mereka bertanggungjawab menjaga keselamatan dan kesihatan mereka sendiri di tempat kerja, dan seboleh mungkin memastikan keselamatan dan kesihatan orang lain tidak berisiko melalui tindakan mereka atau tindakan majikan mereka. Pada kontraktor, sebagai seorang majikan, kita bertanggungjawab yang sama terhadap mereka seolah-olah kita majikannya. Maksudnya bila kita ada masalah, dia nak panggil kontraktor, kita ni sebagai majikan ada hak untuk kita ada tanggungjawab lah untuk menjaga keselamatan dia selagi mana dia berada di kawasan tempat kerja kita tu. Dan bila dia datang bersama subkontraktor, subkontraktor tu ada tanggungjawab juga untuk terhadap pekerja mereka tu, kontraktor tu. Okey, seterusnya adalah pengilang. Orang-orang kilang ni dia kena memastikan jentera tidak terdedah kepada bahaya semasa menggunakan jentera, mempunyai maklumat yang cukup berkenaan penggunaan dan penyelenggaraan secara selamat, dan menyediakan kelengkapan yang cukup bila timbul bahaya. Seterusnya, bangunan tempat kerja. Majikan perlu memastikan tempat itu selamat dan orang boleh bekerja di situ serta masuk dan keluar dengan selamat dari tempat itu. Kepada arkitek, mereka bentuk dan pembina, mereka bertanggungjawab untuk memastikan mereka yang bekerja di bangunan yang diorang buat tu tak terdedah kepada bahaya. Seterusnya kita pergi kepada perundingan dan kerjasama. Perundingan dan kerjasama ni merupakan kunci kepada keselamatan dan kesihatan semasa bekerja. Majikan dan pekerja perlu saling berunding untuk menyelesaikan masalah.
Majikan perlu mewujudkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan jika terdapat lebih dari 40 orang pekerja di tempat kerja tu. Okay, ini adalah peranan jawatan kuasa. Diorang ni bertanggungjawab untuk mempertimbangkan perkara yang dirujuk oleh orang di tempat kerja, mengusulkan kepada majikan tentang piawaian keselamatan, program dan prosedur keselamatan dalam aspek keselamatan dalam perubahan di tempat kerja. Seterusnya, mereka mempunyai maklumat tentang piawaian keselamatan dan kesihatan dan memastikan maklumat yang berkaitan keselamatan dan kesihatan itu boleh diperoleh di tempat kerja. Membantu dalam perundingan dan kerjasama antara majikan dan pekerja dalam membentuk dan melaksanakan langkah keselamatan dan kesihatan. Seterusnya, menyelesaikan isu. Isu keselamatan dan kesihatan harus diselesaikan menerusi perundingan. Dia berlaku antara majikan dengan pekerja ataupun wakil majikan dengan pekerja. Kedua-dua belah pihak perlu bersetuju dengan prosedur bagi menyelesaikan isu terbabit. Dan yang terakhir dalam perundangan OSH ialah keengganan untuk bekerja dalam situasi yang tidak selamat. Pekerja berkewajipan memberitahu majikan tentang apa-apa situasi yang dipercayai akan mendedahkan mereka atau orang lain kepada bahaya. Sekian daripada saya perundangan OSH. Saya sudah serahkan kepada kawan saya. Terima kasih kepada rakan saya iaitu Aina atas pembentangan tadi. Saya akan teruskan tentang tanggungjawab pekerja dan kebajikan dalam sektor pertanian. Yang pertama ialah tanggungjawab pekerja, iaitu pekerja mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk melindungi keselamatan dan kesihatan mereka sendiri serta keselamatan dan kesihatan orang lain. Tanggungjawab pekerja termasuklah mematuhi dan mengamalkan prosedur kerja selamat dan sihat yang telah ditetapkan oleh pihak majikan. Selain itu, menggunakan dan menjaga semua alat perlindungan diri yang dibekalkan oleh pihak majikan sepanjang masa. Mendapatkan maklumat serta risalah berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor pertanian dan peternakan yang telah disediakan oleh majikan. Selain itu, melaporkan kepada majikan dengan segera sekiranya mengalami sebarang kejadian berbahaya atau kemalangan. Dan seterusnya ialah tanggungjawab kebajikan. Majikan hendaklah memastikan segala aktiviti kerja yang dijalankan tidak mendatangkan bahaya atau boleh memudaratkan keselamatan dan kesihatan pekerja dan orang awam. Majikan hendaklah mengambil langkah-langkah yang munasabah seperti menyelenggara tempat kerja, jentera dan peralatan dalam keadaan yang selamat. Khususnya ialah mengadakan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja. Selain itu, mengadakan maklumat arahan, latihan dan penyediaan untuk memastikan pekerja selamat semasa bekerja. Sampai itu juga memastikan semua pekerja mengetahui kemungkinan bahaya yang wujud semasa bekerja. Selain itu, memastikan bahan-bahan yang digunakan dalam keadaan selamat. Seterusnya ialah mengenal pasti bahaya, menilai dan seterusnya mengawal bahaya dan melaporkan kejadian berbahaya atau kemalangan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang berhampiran secepat mungkin. Akhir sekali ialah Al-Musam. Berdasarkan penyelidikan yang telah kami lakukan, kami dapat mengetahui bahawa para petani dan masyarakat yang berkaitan dengan industri pertanian haruslah sentiasa mengambil berat tentang tanggungjawab mereka dalam menjaga keselamatan dan kesihatan sama ada diri mereka sendiri maupun orang sekeliling. Sekian daripada kami atas pembentangan ini. Terima kasih. Okey, sekian terima kasih daripada kami berkaitan dengan sektor pertanian.